bagaimana kita nak menjelaskan kepada golongan-golongan yang anti vaksin ni, yang hari-hari duk kata vaksin ni memang tak baik, vaksin ni anti macam-macam lah. Bagaimana sebagai seorang pakar, sebagai seorang yang eksperti dalam ni nak berhadapan dengan golongan-golongan ini? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey. Terima kasih Ustaz di atas soalan tersebut. Jadi seperti mana yang Ustaz sebut tadi, memang perkara ni bukan perkara baru. Perkara ni dah berpuluh tahun berlaku. Dan tetapi masalahnya adalah perkara tu dia diberitakan cara sekerat-sekerat. Macam contoh tadi. Mana yang dah dikongsikan oleh Ustaz Fawaz tadi tentang ada pendapat daripada virologis mengatakan bahawa ambil vaksin dalam masa tempoh 2 tahun boleh menyebabkan kematian. Jadi saya pun buat juga saya punya homework. Kan betul ke? takkan satu pendapat virologis, satu pendapat saja yang kita nak pakai. Kan kita ada berapa banyak pakar-pakar virologi kat dunia ni. Takkanlah kita punya pakar-pakar virologi dekat Malaysia ni begitu bodoh nak ikut pendapat satu virologi walaupun dia mendapat Nobel Prize punya pengiktirafan. Itu masalah dia. Jadi pendapat dia boleh bagi pendapat, saya pun boleh bagi pendapat dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa apa-apa pun dari segi what if yang akan berlaku pada masa akan datang, tak ada siapa yang tahu. Okey, jadi saya rasa apabila sesuatu perkara macam ni berlaku, kan kita orang kata buat susulan untuk cari maklumat yang betul. Kan jangan kita ambil satu. Kadang-kadang kita ambil satu berita tu sekerat-sekerat. Kan, contohnya saya bagi satu contoh simple kan. Hari itu kita tahu ada sedikit laporan AEFI. Maknanya kesan kemudaratan susulan imunisasi berkaitan dengan AstraZeneca, iaitu tentang orang kata blood clot kan, maknanya pendarahan beku. Okey, itu memang betul, memang berita tu disebut di Denmark dan beberapa negara Eropah yang lain, betul. Tetapi mereka pun ada ambil tindakan susulan, maknanya pada asal dia stop, lepas tu kemudian dia buat balik. Tapi kenapa apabila benda tu dah dibuat balik, kita tak sebarkan? Jadi yang pertama tu jadi tergantung. Itu sebab saya rasa kita kena bertanggungjawab. Itu sebab kita, pada pandangan saya lah kan, kita balik kepada siapa yang ada berautoriti di satu negara untuk menyampaikan maklumat tersebut. Kita kena ikutlah. Pasal kita bukan ikut membabi buta. Contohnya, macam kata dari segi peranan WHO. Kadang-kadang orang salah faham. WHO ni bukan satu badan di mana dia boleh memutuskan semuanya. Setahu saya WHO ni ada tempat di mana semua pakar-pakar ni berhimpun dan bagi pendapat dan kita ambil konsensus. Itu dia punya cara dia. Jadi bila kita kata ada konsensus, mesti ada perbezaan pendapat. Tak apalah, berbeza pendapat tak apa. Tetapi apabila perkara tu nak dilaksanakan di negara kita, kita gunakan acuan kita. Itu sebab bukan semuanya kita ikut pada WHO. Saya menyangkal apabila kita ada pendapat mengatakan bahawa Malaysia ikut WHO dengan menutup mata ikut je terus. Saya rasa tu satu tuduhan yang tidak berapa baik lah. Betul lah. Kan? Begitu juga saya cuma mengatakan bahawa apa-apa pun kita berlapang dada lah. Kan? Saya juga membuat saya punya orang kata kajian juga kan. Memang ada beberapa pendapat. Cuma kalau kita tengok di negara-negara lain, termasuk Thailand ke atau China ke atau India, kan mereka pun ada juga explore cara-cara yang lain kan. Jadi jadi pada saya taklah juga salah bagi pihak kerajaan untuk memanggil pakar-pakar yang ada di dalam Malaysia ni. Tak kiralah duduk ajak berbincang dan kita bincang dan kita adakan konsensus.
Apa yang kita boleh buat? Sebab saya rasa pakar-pakar banyak. Bukan saja di KKM, di luar KKM kita punya universiti cukup banyak pakar-pakar tu. Ataupun kalau kita nak pergi kepada complementary medicine, maknanya rawatan complementary. Kita ambil contoh China lah. Kan dia pun pakai juga complementary medicine, tetapi mereka buat betul-betul kajian. Dia buat betul-betul. Jadi dan tahap mana yang kita gunakan complementary medicine. Daripada kita berbalah, kita duduk semeja dan kita dapat pandangan semua bidang-bidang ni dan kita berusaha. Nah, jadi pada saya tak salah lah. Jadi maknanya sekarang ni dengan program yang ada sekarang, saya nampak adalah pergerakan tu. Jadi pada saya kita, yang penting sekarang ni Ustaz, vaksinasi kita mesti dipercepatkan lah. Mesti dipercepatkan. Jangan tunggulah. Saya punya pendekatan simple saja. Kalau tanya saya, berikan vaksin kepada mereka yang nak. Itu dia punya tumpuan. Siapa nak kita bagi cepat-cepat. Kalau boleh kita hantar kat rumah. Apa masalah dia? Bukan kita tak boleh bergerak. Siapa yang nak kita bagi sampai ke rumah, apa masalah? Kan, tapi kalau kita expect, nak pre-registration, nak tunggu, nak panggil apa semua, then itu boleh lah, you pakai lah channel tu kan. Tapi kalau saya lah, kalau ada kata contoh, very simple pusat-pusat jagaan orang tua. Okay, kan? Ataupun pusat dialisis. Apa masalah dia? Kalau kata pusat dialisis tu, okay, berapa? Maknanya kita ada orang yang di pusat dialisis. Lepas tu kita ada petugas-petugas. Kita ada ahli keluarga, kita kumpulkan, kita datang, kita bagilah semua. Apa masalah dia? Takkan kita nak tunggu orang pergi ke pusat vaksinasi je. Lepas tu dengan begitu panjang kalau kita tahu lah kan, bila orang datang, ada orang yang datang awal dan sebagainya kan. Jadi akan bertumpu juga. Bila bertumpu juga, susah juga nak buat social distancing tu. So jadi pada saya kena gunakan pelbagai cara lah. Dan key dia pada pendapat saya adalah siapa yang nak vaksin bagi cepat-cepat. Siapa yang nak vaksin bagi cepat. Maknanya kita bawa vaksin tu kepada dia. Senang cerita.